Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata la dzikri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Islam telah menganjurkan dan menjelaskan kepada kita bahawa nama Tuhan bagi sekalian alam ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah ini bukan berasal daripada mana-mana akar kata. Seluruh umat Islam meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pencipta bagi sekalian alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang satu, yakni Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Taha ayat yang ke-14, yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini berbeza dengan penganut-penganut agama lain yang mendakwa Tuhan itu lebih dari satu dan beranggapan setiap Tuhan itu menjalankan tugas-tugasnya tertentu berkaitan alam. Terdapat juga penganut agama lain yang mendakwa Tuhan itu mempunyai anak, dan ada juga yang menjadikan Tuhan sebagai makhluk alam dan benda untuk mereka sembah. Sesungguhnya kepercayaan mereka ini adalah sesat, terpesong dan bercanggah dengan kepercayaan umat Islam.
Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 61 yang bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah Islam telah mencatatkan bahawa bermula daripada bapa manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam, sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam adalah yang Maha Esa dan tidak berbilang serta bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya dan tidak berhajat kepada ruang, tempat, arah dan masa. Allah Subhanahu wa taala yang disembah umat Islam tidak bersifat dengan jisim, sama ada jisim yang keras atau jisim yang lembut. Hal ini demikian kerana kefahaman tauhid umat Islam adalah berteraskan kepada konsep tanzih, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang persamaan dengan makhluknya, baik daripada segala zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Selain daripada itu, umat Islam juga turut berpegang dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya yang tidak berhajat kepada makhluknya dan alam ciptaannya. Hal ini demikian kerana Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta sekalian alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan azali, yakni tiada permulaan, tiada sesuatu pun yang wujud bersama-sama dengannya. Inilah merupakan keyakinan yang menjadi teras kepada pegangan akidah umat Islam, yaitu menafikan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Diikuti mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluknya, dan kemudian mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan tidak berhajat kepada makhluknya. Oleh itu, bagi mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala bertempat, berjisim dan sebagainya, merupakan sesuatu keyakinan yang salah dan tersasar daripada konsep akidah ahli sunnah wal jamaah, yang merupakan akidah yang sebenar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang bermaksud, tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu sebagai umat Islam kita hendaklah meyakini
dan percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dipuji, ditaati dan disembah. Manusia tidak sepatutnya mempunyai sembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Firman perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampunkan. Sebanyak mana pun amalan seseorang manusia, selagi dia masih ada i'tiqad dan keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperolehi azab yang pedih pada hari akhirat kelak. Oleh sebab itu, agama Islam menolak sekeras-kerasnya kepercayaan kepada banyak Tuhan, kerana perkara itu boleh membawa kerosakan dan kesesatan kepada manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 22 yang bermaksud, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada jamaah sekalian, Marilah kita bersama-sama bersatu padu mendukung segala usaha bagi menjaga kedaulatan agama Islam dengan senantiasa memelihara kalimah Allah daripada sebarang ancaman, kerosakan, apatah lagi dihina dan diperlekehkan dengan berbagai-bagai cara. Inilah masanya kita sebagai umat Islam perlu sedar dan bangkit bersama dan berganding bahu bagi mempertahankan kemuliaan dan kesucian kalimah tauhid ini daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadikanlah kehidupan kita di dunia ini sebagai landasan perjuangan untuk kita menyambungkan peranan dalam mempertahankan agama Islam. Yakinlah kekuatan umat Islam pasti terserlah dan kesucian agama pasti terpelihara jika semua kita bersatu hati dan ikhlas meletakkan kepentingan memelihara agama Allah Subhanahu wa taala ini melebihi segala-galanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusrikun." Bermaksud, dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kekuasaannya dan langit tergulung dengan kekuasaannya. Maha sucilah dia dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiqat ta'in wafiqna li ta'atika ajma'in wa
وتب علينا وعلى المسلمين وفي الذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdikal Haris al-Syari'atik, As-Sultan Ibrahim bin Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Taluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Ziyad Asrofia bin Al-Marhum Sultan Idrisah Permaisuri Johor, Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullam man huwa aduwwul din
اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.